tak ke udara, tak buat video berkaitan dengan elektrik. Saya rasa ini video pertama untuk tahun 2022. So hari ini direct to the point, saya nak cerita berkaitan dengan MCB lagi. MCB lagi. Apa yang menariknya, saya akan bukan nak kata melawan arus, tapi kita lihat apa yang betul lah, apa yang betul. Yang salah itu kita perbaiki, yang betul kita cuba untuk ikut dan praktis. So berkaitan dengan MCB lagi, ini mungkin video saya yang ke berapa berkaitan dengan MCB, kedua, ketiga. So topik hari ini berkaitan dengan bagaimana nak pasang MCB dengan cara yang betul. Cara yang betul. Saya akan of course tunjukkan data ataupun rujukan, sebab itu membantulah untuk kita dapat confidence, apabila kita membuat kerja. Alright, so saya selalu tengok berkaitan dengan MCB, masih ada electrician ataupun juru teknik, juru dawai, apabila ditunjukkan rajah ini, mungkin kita biasa tengok, kita kata oh itu betul, pemasangan DB yang betul begini, begini. So apabila ditunjukkan rajah yang satu lagi ataupun video yang satu lagi ini, tengok gambar ini, kita kata salah. Kenapa terbalik? MCB itu salah pasang. Kenapa salah pasang MCB terbalik? Mungkin banyak yang tahu bahawa MCB ini boleh ada dua jenis, ada yang universal boleh masuk dan keluar, ada yang sepatutnya kita sambung ikut polarity lah, masuk dan keluar dari bawah ataupun masuk dari bawah keluar atas. Dia ada polarity dia, ada label dia untuk kita ikut. So think banyak orang yang tahu tapi kita tak ikut, itu saja. Ataupun kita selalu tengok orang buat, so kita bila kita tengok yang berbeza sikit, kita kata oh salah tu, kenapa begitu. So video ini kita tengoklah sama-sama, kita belajar sama-sama. Kalau ada kesalahan, kekurangan, komen di bawah. Kalau ada apa yang kita boleh baiki, kita baiki. Alright. So sebelum kita pergi ke proses itu, kita buat tengok binaan dalaman MCB ini dulu. Binaan dalaman dia serasa banyak yang tahu, tapi kita lihatlah dia berkaitan dengan sesi video ini. Jom kita lihat. So jom kita lihat MCB. MCB saya ada 3 jenama yang berbeza, C6, C32, yang ini C16. Jadi apa yang kita nak lihat adalah MCB ini jenis apa. MCB jenisnya yang saya nak sebut adalah adakah dia yang ada polarity, masuk keluar dia ada cara kita tentukan ataupun tidak. So pada MCB ini kita tengok di atas, di depan nih, tengok betul-betul. Ada label kan, 1, 2. Ini pun sama, 1, 2. Yang Hege ini pun sama, 1, 2. Mungkin tidak jelas, kita lihat. 1, 2. So saya letak ni di tepi. So 1, 2. 1 ini masuk, 2 keluar. Ini adalah
1 atas, 2 di bawah. Oke. Dan saya ambil ini, mungkin Anda biasa tengok. Oke, dari buku garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman. Oke, tengok 1 label tuh, tengok 1, 2 keluar. Oke, ini 1 keluar, 2. Ini 1, ini 2. Oke, 1, 2. So, sepatutnya kalau diikutkan dengan lukisan ini, single line drawing ini, kita seharusnya bus bar incoming kita adalah sebelah atas. Oke, manakala pergi ke beban di sebelah bawah. Right? So, kita ada juga satu ini rujukan yang saya nak tunjukkan. Dia begini. Oke, sama kan? Lihat. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Begini. Oke, so MCB ini saya tulis ada yang polarized dan non polarized MCB lah. So untuk yang kita ada ini ada jenis yang polarized MCB. Oke, polarized MCB. Alright. So kita tengok binaan dalam dia. Oke, yang ini saya potong. Oke. Dan kita lihat dalam dia. Begini. Lihat betul. Oke, so ini masuk. Kita lihat label tadi. Label ini. This one. Oke. Masuk. Dia pergi pada fixed contact. Ini fixed contact. Oke, fixed contact. Ini sesentuh dia. Sesentuh utama yang tidak bergerak. Manakala kita ada di bawah ni adalah movable. Tengok, dia movable contact. Oke, movable contact. Ini adalah arc chute, ini adalah arc runner. Ini arc runner nama dia, arc runner. Oke, kalau berlaku arca itu dia akan turunkan pada arc chute ini dan sejukkan tempat ini juga fungsi dia, arc runner ini. Oke, so yang ini adalah solenoid untuk fast trip kalau berlaku overload. Manakala yang di bawah ini pula adalah dui logam, dui logam untuk overload trip yang ambil masa beberapa minit ataupun beberapa saat kalau berlaku overload. So ini arc chute. Oke, kalau berlaku arca di atas ini jatuh ke sini. Sebab itu MCB ini jangan dipasang terbalik beginilah. Jangan pasang terbalik begini sebab gravity ya. Begini supaya apabila arca berlaku, oke, dia akan jatuh ke bawah. Oke, ditarik ke bawah sini. Right. So kita tengok kenapa tadi kan masuk keluar. Sebab ini adalah yang fix. Fix ini memang dibuat sebagai sepatutnya. Sepatutnya disambung pada bus bar, masukkan. Itu dia bagian atas nih. Oke. Dan ini keluar pergi ke beban. Tetapi banyak antara kita yang tidak kisah. Mungkin kita tahu tapi tidak kisah. Kita masuk dari bawah, keluar dari atas. Oke. So, apa implikasi dia daripada bacaan yang saya buat? Untuk case MCB yang biasanya mengalirkan arus yang tidak terlalu tinggi, di bawah 125 ampere, ada yang tulis begitulah. Oke, so implikasi dia tidak
tidak terlalu teruk lah berbanding dengan MCB yang besar seperti ACB, VCB ya, yang mengalirkan arus yang tinggi. So dia mesti disambung pada polariti yang betul. So ingat balik, tujuan video ini tadi adalah untuk kita membetulkan tanggapan kita bahawa sambung busbar di atas adalah salah. Itu sebenarnya tidak betul. Boleh sambung di atas. Itulah yang paling betul sebenarnya. Okey? So banyak antara kita sambung dari bawah sebab untuk memudahkan. Nanti selepas ini memudahkan dia tu, nanti kita tengok apa dia yang dipermudahkan sekiranya kita sambung dari bawah berbanding sambung dari atas. Right? So kita tengoklah, saya akan hidupkan beban, saya akan buat sambungan dan kita tengok apa yang berlaku di dalam MCB ini. Mungkin ada antara kita tidak pernah tengok. Right? Jom kita lihat. Right, so kita lihat sambungan ini. Power supply bekalan masuk ke atas terminal 1 MCB, keluar pergi ke motor. Single phase motor ini. So lepas ni saya akan hidupkan bekalan. Jangan cuba di rumah, please don't try this at home. Kita lihat apa yang berlaku pada MCB apabila ada beban. Pak, nyala kan? So ini adalah fixed terminal, fixed contact di sini. Ini adalah movable. Tengok movable tidak ada. Tak ada bekalan. So fixed contact saja yang dapat bekalan. So apa berlaku? Sekiranya kita sambung bekalan dari bawah, tu terminal 2, busbar di bawah, di sini akan menyala. So maksudnya ini jadi hot. Kalau bahasa English dia, this is hot, hotspot. Manakala kalau kita letak busbar di atas, yang ini saja, yang fixed contact ini saja yang hot, yang menyala. So itu perbezaan dia. Sambungan ke terminal yang betul sebenarnya ada implikasi dia lah. Dia lebih cekap sebenarnya. Dia lebih cekap. Mungkin ada anda yang nak tahu nak pakai ikut polariti ini kah ataupun tak payah ikut ni, bawah atas masuk pun boleh, tak ada masalah. Implikasi dia mungkin ada masalah kecekapan tapi tidak begitu tinggi lah. Sebab ini low voltage, low voltage punya MCB. Right. So saya akan on kan. 1, 2, 3. On sekarang. On. Kita tengok apabila di on kan semua ni hot. Tengok respen nyala ni bawah ni. So apabila saya off kan, berapa arus ni? Berapa arus? Kita tengok 2.8 ataupun 3 ampere lah. 3 ampere. So arus yang mengalir di dalam MCB ini sekarang adalah 3 ampere. So bila saya matikan, anda boleh tengok spark, satu spark ataupun arc flash. 1, 2, 3. Dia sangat cepat. Saya on balik. 1, 2, 3. So anda boleh lihat dengan jelas.
So, itu akan jatuh ke bawah sini. Oke, jatuh ke bawah sini. So, ini apabila dimatikan, tengok ini masih hot. Oke, masih hot means bukan panas. Dia bahasa Inggris dia kata dia hidup lah. Bekalan di sini. Manakala dia dah diputuskan pada beban. Oke, dalam coil ini semua tak ada. Alright. So, itu yang berlaku di dalam MCB ini. Oke, ada juga yang ini. Oke. Ini. Alright. So, harap kita boleh tengok perbezaan dia lah. Apabila busbar disambung dari atas dan sekiranya busbar disambung dari bawah. Alright. So, dari atas, kalau kita rujuk pada MCB ini, atas adalah yang betul. Bekalan. Bawah pergi ke beban. Next, kita lihat proses pemasangan MCB busbar dari atas, dan nanti kita tengok perbezaan dia sekiranya kita buat dari bawah. Oke, jadinya sekiranya kita nak buat pemasangan DB seperti yang ditunjukkan di dalam buku ST ini, jom kita tengok. Di mana MCB kita dipasang mengikut buku nih, pemasangan yang sepatutnya. Right? So, saya akan tunjukkan pada anda lah apa perbezaan dia dengan kaedah yang kita biasa buat, seperti yang dalam video sebelum ini, yang sebentar tadi. So main switch seperti biasa. Kalau kebiasaannya kita masuk dari bawah, kita akan masuk dari atas. Ikut label. In, out. Masuk, keluar. Right. So, neutral. Live. Kalau dalam pemasangan yang sebenar kena buat lebih cantik lah. Right. So, dah masuk. Masuk ke main switch C40. On, off. Seterusnya kita akan pasang RCCB. RCCB. Right. Main switch RCCB 100 mA. So, untuk itu RCCB ini berbeza dengan yang pemasangan yang kita biasa buat. So, perlu ekstra 10 mm kabel untuk kita jump keluar daripada neutral, output daripada main switch, pergi ke masukkan RCCB dari atas ya. RCCB masuk dari atas, keluar dari bawah. Jadi saya sediakan 10 mm bentukan untuk yang dari bawah naik ke atas. 1, 2, 3. Ini dia. So, kita tengok. Masuk, keluar.
ikut label. Keluar dari bawah nih, bawah main switch live neutral, kita jump pakai 10 mm kabel naik ke atas nih, masuk ke N, masuk ke L, incoming input untuk RCCB. RCCB pun ada label masuk keluar. Alright. Selesai untuk itu, sekarang kita sambung pula untuk MCB. So, yang paling mudah, keluarkan, kita buat N keluar, masuk ke terminal N. Mana N? Di sini. Di sini. Kita buat N di sini. Earth sebelah sini. Alright. So, keluar dari neutral N, keluar daripada N, pergi ke busbar N. 10 mm kabel. Jadi sekarang saya dah terminatekan earth pada busbar, neutral yang dari beban, dari lita semua pada busbar. Tinggal yang live saja, yaitu akan disambung pada MCB nanti. So kita perlukan satu lagi jumper wire yang keluaran daripada RCCB ini akan pergi ke atas, pergi ke atas sebab kita akan sambungkan incoming bagi MCB, busbar akan berada di atas. Jadi saya kena buat satu lagi jumper. Untuk live. 1, 2, 3. Jadi itu dia jumper 10 mm keluar daripada RCCB, naik masuk ke incoming untuk MCB busbar nanti. MCB 3 MCB 1, 2. Buat ini dulu. Ini pertama masuk, atau yang ini masuk ke sini. 2, 3. Right. Busbar masuk atas, dari atas. So selesai pemasangan MCB, busbar incoming dari atas. L ni naik ke atas. So total jumper kita kena pakai untuk ke sini ada 1, 2, 3. Ada 3. Berbanding dengan yang ini, kita perlu pakai 2 sahaja, yang pendek ini dan 1 yang panjang untuk N keluar daripada RCCB naik ke busbar. Alright. So itu challenge dia. So finally kita habiskan kerja ini yang C6. C6, ini C16. Ke MCB C16. So ini hanya untuk satu soket sahaja.
Right. Jadi inilah dia distribution board yang dibina berpandukan pada rajah ini. Oke. Untuk satu fasa. Mana masukkan dan keluaran MCB termasuk RCCB kita ikut. Oke, label ini. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, dan keluar. So, ini dia. So, ada banyak kerja sikit, tapi inilah yang betul kalau kita ikut dari rajah yang diberikan dalam buku ST itu. Oke. Mungkin ya ada agak sempit sedikit di bawah ini. Kita boleh saya rasa tak di atas. Tapi kalau kita letak di atas, kita perlu konektor neutral ataupun jumper neutral yang lebih panjang lah, sebab dia kena naik ke atas pula. Itulah dia punya pro and con. Oke. Berbanding dengan yang ini. Oke, pemasangan seperti ini yang kita biasa tengok. Oke. MCB masuk dari bawah, keluar dari atas. Oke. RCCB maintain, dia masuk dari atas. Oke, yang ini pun terbalik. Kita buat dari bawah. Anyway, terpulang pada Anda nak maintain kaedah ini, boleh juga digunakan. Ataupun Anda nak guna kaedah ini, boleh juga digunakan. Ya, tapi yang ini kerja dari lebih sedikit. Walau bagaimanapun, inilah yang sepatutnya kita ikut. Oke, so kita dah tengok binaan dalaman ini, kenapa dia masuk dari atas, yang betul masuk dari atas, keluar dari bawah. Oke, kita dah lihat apa yang ditunjukkan oleh ST dalam drawing dia. Kita juga dah lihat simbol ini. Jadi terpulang pada Anda lah untuk membuat penilaian. Yang ini ada kelebihan dia. Ini yang betul ikut drawing. Yang sebelah sini pula dia ada advantage dia lah, kurang kerja, right? Lebih cepat dipasang, dibuat. Tapi yes, video ini hanya untuk memperbaiki lah, memperbetulkan apa yang kita kata, biasakan yang betul. Apa nama dia? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Is it? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Alright guys, I hope selepas ini mungkin sekiranya kita lihat pemasangan DB yang seperti ini, kita tahulah, tidak terus salah tu kenapa. Alright, oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa bagi yang first time subscribe, bagi pelajar-pelajar di college yang nonton video saya, terima kasih. Oke, share dengan kawan supaya Anda boleh improve knowledge. Oke,
ketika Anda bekerja ataupun tengah belajar satu hari nanti. Thank you very much.